Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, sama-sama kita membanyakkan puji kepada Allah dan syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita membanyakkan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, maka sikit sebanyak kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang Tuhan redha, yang Tuhan suka, insya-Allah. Maka saudara semua, selamat petang 27 Ramadan. Maka sekarang ni kita dah hujung-hujung Ramadan. Maka masa ada lagi lebih kurang 2-3 hari. Maka tetamu yang paling baik, tetamu yang sangat baik, maka dia akan tinggal kita samotara dan dia akan kembali pula tahun depan nanti. Dia cerak 100% dia kembali. Tetapi soalannya, kita ni nak ada ke tak pada masa tu untuk nak terima dia sebagai tetamu kita. Maka harap-harapan daripada Allah, kita ada lagi. Bahkan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan panjangkan umur kita lagi dan serta sihat dan selamat daripada bala apa semua. Kita dah puluh Ramadan lagi, insya-Allah. Saudara semua, maka 10 akhir masa yang luar biasa, 10 akhir masa yang penuh barakah, masa 10 akhir masa yang penuh dengan kelebihan. Lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar, yang Nabi kata 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka 21 kita lepas Maridah, dan juga 23 pun lepas Maridah, 25 pun sama, 27 pun juga. Maka harap-harapan lagu tu lah, harap-harapan dapatlah hak manasa dalam 5 malam yang Nabi kata ada satu malam daripada malam Lailatul Qadar. Maka tinggal lagi semalam 29, iaitu malam Isyak. Malam Isyak semalam lagi malam 29. Maka kita walaupun kita bersungguh dah malam 25 baru ni, walaupun kita bersungguh dah semalam, tapi dia panggil apa, kita tak dapat khabar dengan cara yakin kata dah berlaku dah malam Lailatul Qadar. Tapi harap-harapan lagu tu lah. Sebab apa? Sebab ulama kata lagu ni, banyak ulama lagu ni, maka kita bersungguh sikit. Dah harap-harapan berlaku sebagaimana kata para ulama. Tapi bukan yakin 100%. Walaupun sampai kepada 80%. Maka supaya kita tak luput, supaya dia tak terucut daripada kita, maka kita kena bersungguh semua sampai kepada hari raya. Walaupun kita pilih berat ringgit tak ada masalah lah. 27 kita berat sikit, comel bagus. Tu dia. 25 kita berat juga baru ni, comel bagus. Tapi janganlah bawa habis 27 ni enggak, 28 pun kita tinggal terus.
Berapa sembilan pun belakang lah, tak pada dah. Sebab apa? Berlaku dah. Jangan. Nah, tu dia. Sebab apa? Sebab kita suka raya harapan lagu tu. Tapi yakin tak? Tak yakin. Nah, tu. Kalau gitu, jikalau kita nak dapat kelebihan Lailatul Qadar ke, yang kita bersungguh-sungguh dah ni, baik daripada malam 21 lagi dah, 21, 22, mari, maka kita jangan pergi rebah hujung lah. Jangan rebah hujung. Wisuk pagar. Nah, bersungguh. Kalau gitu, nah, kita sentiasa bersungguh semaya tarawih, cukup. We ada habu alik malam kita baca Quran. We ada habu alik malam kita semaya tahajud. We ada habu alik malam kita berzikir. We ada habu alik malam kita selawat kepada Nabi. We ada habu alik malam kita sedekah. We ada benda baik-baik yang kita boleh buat, kita buatkan. Nah, supaya dia kita kokok agak. Nah, dia kita sodok semua agak, maka dapatlah. Nah, mah jatuh di kawasan ni. Nah, ni dalam apa? Dalam kawasan luar mana ni? Nah, luar dia panggil pos pitu rumah. Pitu ni tanah kawasan pitu ni ya. Maka saya marilah berjalan dengan isteri di sini. Tiba-tiba jatuh mah ni dalam kawasan tanah ni, tapi tak ingat, tak tahu macam mana. Maka supaya cerak kata kita akan bertemu, kita kokok perhabis. Cari habis setiap bucu. Nah, tu dia panggil pemari ayak semua. Ayak bucu nung, ayak mari. Jikalau ayak penuh tanah sepitu, hak kita hilang lah kawasan tu temung ceraklah mah tu. So kata mah duit sekut pun temung. Jikalau kita ayak sungguh. Ini pun supaya jikalau kita benar-benar loba kepada kelebihan Lailatul Qadar ni, kita kena ayak sungguh. Kita kena dia panggil barang sungguh kokok habis yang ada di 10 malam tu. Dengan makna kita buat setiap malam. Tu dia insya-Allah. Walaupun kita berat sikit daripada malam, tak ada masalah. Yang penting jangan kita tinggal. Yang penting we buat saudara semua. Nah, insya-Allah. Nah, dengan jikalau kita duduk lagu ni, kita dapat cerak dan tak luput, tak lari daripada kita, tak terlucuk malam Lailatul Qadar saudara semua. Baik. Maka pada petang ni, nah, insya-Allah kita muzakarah seperti biasa sama tara nak sampai waktu buka puasa. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, kita dapat manfaat, kita dapat benda baik-baik boleh amal yang waktu kita ni kau dekat dengan Allah, waktu kita kau rapat dengan syurga Allah, waktu kita kau jauh daripada neraka Allah, insya-Allah. Baik. Saudara semua, maka yang masuk dah kita pakai chair. Nah, kadang-kadang saya tak ada berapa, saya orang kelis 10 orang saya pakai chair seperti orang kelis beratus orang, tidak ada masalah. Nah, orang kelis 20 orang tidak ada masalah. Tetapi kadang-kadang berasa mari pak bukan kecil hati, berasa saya. Berasa saya jadi benda hak kita beri benda baik-baik ni, cuba bolehnya nah kita nak beri sapa kepada orang sebanyak-banyak boleh. Supaya demo boleh amal, supaya jadi anak koci bagi butung demo, supaya jadi anak koci bagi bahagia demo, supaya jadi anak koci bagi tamu rezeki demo, supaya jadi benda baik yang demo boleh buat, yang buat rumah tangga demo butung. Itu ya bahasa kadang-kadang saya elok jikalau siapa lagi, nah jikalau luah lagi orang kelik, nah tapi tak ada arah lah, sebab orang panggil apa live Facebook ni orang tak ramai. Nah maka kita saing, nah orang panggil apa saing tu ramai sampai ke 5,000 orang penuh. Nah kadang-kadang kita nak terima hal lain tak boleh dah. Nah tapi tak tahulah sebab gapo, sebab demo tak buka daripada awal, sebab Facebook katuk, sebab gapo tak tahulah. Nah yang orang kelik ada 30 orang, ada 40 orang, tapi tak ada gapo lah. Nah tu maka saya harap daripada saudara-saudari yang bersama kita ni yang kelik, sekiranya benar ni ada faedah, sekiranya benar ni baik, maka kita bersapa. Nah bersapalah kepada orang yang kita kasih,
daripada isteri kita, suami kita, ibu dan ayah kita, dan adik dan kakak kita, anak cucu kita, dan kaum waris-waris kita, kaum kerabat kita, jiran-jiran kita, nah supaya orang panggil apa, boleh beramal bersama. Maka kita ni nah duk cari-cari ya, bakat-bakat cari jalan yang buat kita selamat, cari jalan yang buat kita berjaya. Ini ya, nah tujuan kita. Nah, tu dia. Baik saudara semua. Allahu Akbar. Jadi saya nak cerita satu cerita yang berlaku pada masa dulu. Dulu pun bukan lama sangat. Nah, bukan lama sangat. Jadi gapo berlaku? Berlakunya, jadi ada seorang lelaki dia mimpi. Seorang lelaki ni dia mimpi. Mimpi kata dia ni bini pak orang. Maka dia bahagia oleh hidup dia. Tetapi isteri pak orang yang berlaku dalam mimpi dia tu bukan hidup sungguh. Sungguh tu ia ada seorang yang isteri dia. Tapi dalam mimpi ni dia mimpi dapat isteri pak orang dan panjang mimpi dia pada malam tu. Dan dia serabut. Dia pening kepala, dia tak tenang jiwa. Sebab apa? Tak tahu kata mimpi ni nak ke mana. Apa mimpi nak goyak ke dia. Jadi lagu mana yang mimpi saudara semua? Dengar je goyak. Dia kata pada suatu malam, jadi ginilah supaya ringkas kisah. Jadi ia mimpi dia ni dia panggil berumah tangga dengan pak orang perempuan. Maka berlaku benda, wak dia tu serabut, wak dia tak tenang jiwa. Maka dia pergi cari seorang ulama yang ada ilmu, yang bijak, yang pandai, yang mahir dalam masalah takbir mimpi. Takbir mimpi ni goyak kata, mimpi ni gini. Makna gini. Mu kena buat lagu ni. Tu ya ada. Takbir mimpi ni ada ilmu khas. Ada. Maka dia tanya orang, ada tempat dia duduk tu ataupun dekat kawasan orang panggil cangwat, pak dia duduk tu yang tak jauh daripada dia ni, siapa kata daripada ulama yang bijak, yang pandai, yang mahir sungguh masalah takbir mimpi. Maka ada orang cerita ke dia, kata Syekh nama tu bin tu, rumah dia kawasan tu, gilah kamu cari dia, insya-Allah kamu dapat jawapan yang paling baik. Jadi boleh ada anak kecil yang ukar masalah kamu yang kamu tulis dalam mimpi itu. Allahu Akbar. Baik saudara semua. Maka dia isakkan keluar daripada rumah, tuju pergi ke tempat yang dia mau ketahui ke dia. Maka berjumpa rumah, maka pergi masuk dalam rumah Syekh, maka berjumpa dengan Syekh, nama tu bintu sungguh. Baik. Maka dia kata, Syekh, saya serabut. Saya tak tenang jiwa. Saya gelisah susah hati dengan benda yang saya kelih dalam mimpi saya, dan saya tak tahu kata nak ukar masalah ke mana dan gapo nak goyak kepada saya. Maka Syekh kata, cuba kamu cerita bagaimana mimpi kamu. Cuba cerita kepadaku lagu mana mimpi kamu kelih gapo. Maka dia kata, Syekh, tuan guru, saya kelih dalam mimpi saya berumah tangga dengan pak orang perempuan, pak orang isteri. Maka saya hidup dengan pak orang tu dan rumah lain-lain lah. Ni rumah di sini tapi dekat-dekat je. Ni rumah ni, ni rumah isteri yang pertama, isteri yang kedua, isteri yang ketiga, isteri yang keempat. Tu dia. Duduk dengan saya belakang, maka saya buat suku-suku belakang. Baik. Maka wahai tuan guru, dalam pak orang tu isteri yang saya suka sekali, saya kasih sekali, hati saya cenderung pergi ke dia, ialah isteri yang keempat. Sebab janguknya dia dan pandai ambil hati, kecek pandai lemah, maka waktu saya makin hari makin cinta ke dia, makin hari makin cinta ke dia, sampaikan saya ni apa hak dia nak saya beri belakang.
Nak tu saya bui, nak ni saya bui. Sebab apa? Saya sayang ke dia. Saya cinta ke dia, kasih ke dia. Baik. Itu hak yang keempat. Adapun isteri yang ketiga, saya juga benar-benar sungguh-sungguh kasih ke dia. Nah, dan saya guna masa saya gerbai waktu, gerbai tenaga, gerbai harta benda untuk dia. Saya bersungguh dah. Nah, kasih benar-benar ke dia. Nah, atau walaupun tak sama dengan hak yang keempat. Tapi hak ni pun dia panggil kurang sikit je daripada yang keempat. Saya kasih sungguh-sungguh. Tapi lihat hati saya ni, dia mari perasaan. Perasaan kata, dia ni supaya dia duk kena ikut orang lain. Supaya dia tu nak tinggal saya pergi belakang lain. Nah, tu jadi terlintas benda tu dalam otak saya. Itu yang ketiga. Dan isteri yang kedua ni, hak saya boleh tupai sekali. Jadi dia saya serabut gapo tak tukar masalah, dia panggil tak dapat dia panggil apa, tak tukar masalah. Dah dia panggil tak selesai masalah saja mereka dengan dia lah. Dia duk kiangkan saya semua. Nanti wis semangat daya tolongkan masalah buaya dia panggil ambil hati apa gini. Nah, ni hati yang kedua. Tapi kasih saya ke dia kasih juga, tapi tak sama dengan yang ketiga, tak sama dengan yang keempat. Dan adapun isteri yang pertama, nah, tak ada dah. Dalam 4 orang itu, isteri yang pertama ni lah yang paling saya ke saya sekali. Ia gerbai belaka, gerbai dengan apa yang dia milik kerana saya. Nah, buat baik ke saya seboleh-boleh. Tapi saya ni tak padu mana ke dia. Saya tak kasih mana ke dia. Nah, maka duk dengan orang yang kita tak kasih ni seksa. Sebab tu saya tak berapa nak pergi mana ke orang panggil rumah dia tu. Sebab iyalah dia orang baik. Ambil hati, layan, buat baik, nak gapo boleh ikut saya belaka. Tapi saya ni kan tak tahu sebab gapo. Tak ada berasa kasih saya dia dah. Nah, dan tak berasa nak pergi pun jumpa dia. Nah, maka lagu itulah 4 orang isteri dengan perasaan saya, saya nampak dalam mimpi, wahai tuan guru. Lepas tu guru tanya, sudah ke ada lagi? Dia tak habis lagi cerita hak saya mimpi, wahai tuan guru. Maka Syekh kata, sambung, apa lagi berlaku? Dia kata, wahai tuan guru, maka saya hidup lagu tu lah dengan 4 orang isteri saya tu, dengan perasaan seperti ni, seperti saya ni. Lepas tu duk lama saya sakit dalam mimpi. Saya sakit, maka saya berasa kata ajar saya, umur saya nak habis dah. Saya nak meninggal dunia, nak mati dah. Sebab tu saya pergi berjumpa isteri yang keempat yang saya kasih sekali, dia suka sekali ke dia, hati saya duduk dia dah. Nah, maka saya royak ke dia. Kata saya ni rasa dekat-dekat nak meninggal dunia. Nah, saya ni di hujung-hujung umur saya dah. Kalau gitu, boleh ke tak jika aku minta tolong sekali pada hari ni, minta wimung lambai aku pergi. Minta lah kamu pergi sekali dengan aku supaya panggil saya boleh duduk sekali dengan kamu lagi. Walaupun saya meninggal pun kita pergi sekali. Nah, boleh ke tak aku minta daripadamu? Lagu tu saya minta, wahai tuan guru, lain mimpi saya. Tiba-tiba isteri saya yang keempat, dia kata, mana boleh lagu tu, saya tak segi. Saya tak segi dengan abang, tak segi abang pergi serai lah. Nah, Allahu Akbar. Maka saya dengar lagu tu sakit hatinya saya, sedihnya supaya orang mimpi sama cocok di hati dah. Allah orang panggil. Perasaan orang yang kita kasih lagu tu dia mau jawab. Orang yang kita paling buat baik, dia nak gapo kita bagi belaka, tapi secara tu dia jawab fikir pada kita. Allah duka cita saya. Nah, tu. Lepas tu saya pergi cari isteri yang ketiga. Nah, sebab saya pun kasih ke dia supaya dekat-dekat dengan yang keempat. Tapi kurang sikit. Maka saya kata, wahai isteriku, nah, saya berhajat kepada engkau. Maka saya berasa kata saya ni duk akhir-akhir nyawa nak meninggal dunia. Maka marilah kamu pergi dengan saya. Nah, tu dia. Boleh kita bersama lagi. Bukan sekadar hidup ni saja dak. Kita boleh bersama tu lagi. Nah.
Maka boleh ke tak kamu buat kepada saya lagu tu? Boleh pergi dengan saya ke tak? Maka jawab isteri yang ketiga, dia kata, saya tak akan pergi dengan engkau. Saya tak segi. Bahkan saya rayak kepada engkau di sini selalu dah, belum engkau habis nyawa. Bila masa engkau habis nyawa, saya nak berlaki lain. Allahu Akbar. Jawab betul-betul. Bapak panggil baik. Kasar jawab. Mai raksa. Dia panggil pun. Mai raksa kau berusak leh. Jawab baik. Allahu Akbar. Nah, tu. Maka bapak panggil hati saya yang ada kuam buang ni pecah. Pecah. Dan berasa sakit hati ni, sedihnya. Nah, tentang jawab baik yang saya dengar daripada dia. Allahu Akbar. Bawa lepas tu, saya pergi kepada isteri yang kedua. Nah, royak ke dia seperti saya royak kepada isteri yang ketiga dan yang keempat. Dalam mimpi semua ni nak berlaku ni. Maka dia kata, suamiku, maaflah, saya nak tolong tapi tak boleh tolong lah. Tapi tak ada apa lah. Saya nak pergi atas kat jalan. Hari mana yang akan mati, saya nak duduk sekali dengan engkau. Dan nak maning, nak gapo, nak buat yang saya boleh buat. Lepas tu, saya nak pergi atas kubur. Tapi sekat tu lah, saya tak segilah pada tu. Saya pun dengar ni, berasa sakit hati juga, sedih hati juga. Tapi hingga daripada jawapan yang pertama, yang kedua tadi. Hingga daripada jawapan daripada isteri yang keempat, yang ketiga. Walaupun yang kedua jawapan ni, bukanlah dia panggil apa, dapat hak saya nak, tapi hingga sikit. Nah, maka tengah-tengah saya duduk lagu tu, tiba-tiba dengar suara. Nah, ya nahau mari, derah benar suara mari. Saya nak pergi dengan engkau. Saya nak pergi dengan engkau. Saya lah nak pergi dengan engkau. Nah, maka saya berasa segar. Siapa ni yang nak pergi dengan saya? Nah, paling belik kiri, paling belik kanan, kelipat tiba-tiba isteri saya yang pertama. Allahu Akbar. Maka saya malu. Sebab apa? Sebab dia lah isteri yang paling baik sekali. Dalam 4 orang tu dia lah yang paling baik sekali. Nah, supaya hamba saya dah nak gapo, saya nak ia buat belaka. Walau saya tak kasih ke dia pun, dia kasih ke saya lebih daripada dia sendiri. Siapa kata saya nak mati pun dia nak pergi juga. Allahu Akbar. Nah, maka saya seronoklah dengan jawapan dia. Dan dalam masa yang sama, saya berasa malu sebab saya ni dia panggil apa, tak ada pernah buat baik ke dia, tak berdoli pun kepada dia, tak ambil pada pun, bahkan tinggal dia panggil gitu saja. Nah, maka itulah benda hak saya kelih dalam mimpi saya. Wahai Tuan Guru, maka apa makna mimpi ini? Apa makna? Allahu Akbar. Saudara semua. Nah, tiba-tiba Tok Guru yang ada pengalaman, ada ilmu, ada kebolehan bijaksana bab tabir mimpi ni, dah mengeluh dia. Mengeluh. Dia kata, ya, mimpimu ni makna gini. Dia kata, saudara semua, saya, engkau dan semua manusia atas muka bumi ni ada 4 isteri belaka. Ada 4 orang isteri belaka. Walau learning angkat ada seorang je, tapi yang sebenar ni kita semua ni ada 4 orang isteri belaka. Maka supaya dah yang mengayak dalam mimpi tadi. Nah, yang pertama, yang keempat yang mengayak tu, hak kita kasih sekali. Dan yang ketiga, kita kasih benar-benar, tapi kurang sikit daripada yang keempat. Yang kedua, supaya bebe. Yang pertama, kita semua ni ada 4 orang isteri belakang. Nah, baik. Maka isteri yang keempat ialah jasad kita, tubuh kita ni. Ini isteri yang keempat. Jadi kita kasih sungguh-sungguh ke dia. Sebab tu kita beri sungguh apa yang nak. Ya lapar kita makan, ya dahaga kita minum. Yang nak kepada benda tu usaha boleh. Nah, walau penat pun usaha. Sebab tu boleh apa yang baik bagi dia,
pakai krim ni putih, pakai kita krim. Duit habis pun tak apa. Nah, pakai krim ni muka molek, PUD. Nah, orang panggil habis jawab-jawab di muka, kita beli pakai. Walau harga beribu, 2000, beli tak saya. Kita kasih ke dia. Bopia sakit, kita segera pu ubat. Ubat mahal ke mana pun, siapa kasih duit, beli. Supaya dia sia. Jika dia bergudi, cepat-cepat berubat. Jika ada plan apa panggil apa ni? Jadi parut lekat, usaha nak habis parut tu. Walaupun dengan beli ubat ke mana mahal pun, beli. Lebih-lebih lagi di kawasan muka. Nah, saya menang ke dia. Tapi jasad yang kita duk puja dia ni, yang dia tak agak kita tidur. Tak menyerah tidur, makan ubat menyerah tidur supaya tubuh badan kita ni rehat. Nah. Dan kadang-kadang sakit kepala ni, pening kepala ni, makan ubat menyerah tidur. Sebab apa? Kita kasih ke dia. Ya nak barang makan yang sedap, kita beli. Nak barang ni beli. Jauh ni tak apa pergi. Kena naik kereta sampai 100 kilo ni, pergi. Jadi anak-anak. Dan apa yang dia pakai, comel bagi dia, mahal mana pun, beli. Baju raya harga ni 5,000 ni, beli. Sebab dia nak. Jadi, apabila ada kemampuan, kita beli. Di hari ni, yang dia beli harga murah sebab duit tak ada. Dia duit ada, tak beli cirak baju tu dah, beli hal lebih lagi. Sebab ni, kita puja diri kita, jasad ni. Tapi, jasad yang kita puja ni, kita kasih sungguh-sungguh ke dia ni, lebih daripada apa semua ni. Nah, tu dia. Apabila keluar roh, nah, kita tak boleh ambil wagi sekali. Sebab tu dia tak pergi kita. Dia tak pergi. Sebab tu suami boleh mimpi yang mati. Dia tak pergi. Dia nak pergi tak boleh, dia tak pergi. Bahkan hak kita duk bela ya hari ni. Duk makan vitamin tu, vitamin ni. Bokrim tu, bokrim ni. Semua tu upaya ulat ya. Akan makan di ulat dan akan habis licin, tak tinggal apa, tinggal tulai yang sengging. Dan tulai kelama-lama akan hancur habis jadi tanah juga. Tu yang terpaksa. Tapi kita ni ga Allah yang nak gapo ni bui belaka. Siapa kadang-kadang jangan curi barang untuk dia. Seorang ngisaklah ni. Dekat ketung lah ni. Dekat debu lah ni. Jangan curi barang orang supaya diri dia boleh boleh main barang yang nak main. Jangan tipu demo supaya dia boleh makan barang yang sedap. Wak hak Tuhan larang kerana dia boleh apa hak yang nak. Saudara semua. Itu jasad kita. Baik. Maka lagu tu tuan guru. Lepas tu apa isteri yang ketiga? Isteri yang ketiganya ialah harta bendamu. Mengkasih ke dia. Kasih sungguh-sungguh, tapi kurang pada dirimu. Mengkasih ke dirimu lagi daripada harta. Sebab tu, boleh beli belaka dengan sebab dirimu nak. Nah, tapi banyaklah mengkasih juga kepada harta benda kamu. Banyak. Maka supaya kamu dapat harta banyak, kamu guna masa banyak. Gerbek, rain, gerbek kebolehan, gerbek orang tak menyeruk, tak tidur, tak gapo kerja, tanpa terlupa diri kadang-kadang. Nah, tu dia. Tanpa cara tu nak ke duit, nak ke peringkat tinggi, nak ada kedai bai, nak ke duit. Nah, tu. Tapi supaya mimpi tadi, bila saja menghabis nyawa, dia berlaki lain. Dia jadi orang lain. Jadi orang lain. Kadang-kadang dia tak sial orang tu. Kena wik dia juga. Misal kata ada ibu bapa ni nak murid ke anak. Anak tak reti telajak. Nah, tak dengar sekarang hak dia royak. Tak buat sekarang hak dia suruh. Dan lawan dia belaka. Sampai kaya sakit hati, pergi keluar daripada rumahku, membuka anakku pada hari ini. Aku tak halal memakai harta aku. Walau gitu sekalipun, bila masa engkau mati, anakmu boleh makan juga saka. Boleh makan.
Nah, tu. Kalau gitu, bila saja engkau habis nyawa, ketika tu duit kamu pindah automatik jadi orang lain. Belaki lain sungguh, belaki lain. Allahu akbar. Tapi kita ni banyak masa kita gunakan dia. Guna masa untuk dia. Tapi kita tak boleh tupai pun. Sekut pun tak boleh. Duit harus tak tinggal tu. Tak boleh tupai. So kata sekut, sekupai pun tak boleh tupai. Allahu akbar. Malaikat jika kita ada anak baik, dia tak lupa kita. Ambil duit yang kita tinggal ni, yang dia boleh ni, dia sedekah jariah, dia buat orang panggil sangga, jamu orang makan hadiah pahala kita. Nah, panggil orang baca Quran, hadiah pahala kita. Sedekah orang panggil jariah buat masjid, hadiah pahala kita. Sedekah jariah orang panggil beli tanah, wakaf buat pondok, hadiah pahala kita. Itu jikalau nasib baik ada anak yang baik. Dia tak begitu ke, tak dapat skupai mahbub kepada kita. Allahu akbar. Ni hakikat yang sebenar. Ni benda sungguh yang berlaku saudara semua. Nah, tapi hari ni ramai lagi di kalangan kita yang tak khabar. Nah, kena orang ni kok kerja sungguh-sungguh, siapakah tak ada peduli, tak ada buat kira, tak ambil berat langsung hak Tuhan suruh. Siapakah tukar, rela tak semaya. Siapakah rela tak puasa. Nah, nak kerja benda ni. Dia kerja penat letih. Nah, dia tak kerja, tak boleh duit. Jangan buka puasa. Walaupun tak apalah, Tuhan marah kan marah lah. Tuhan tak reda lah. Yang penting ku dapat duit. Patut tu. Dan Tuhan haram berjudi tiket boy ke loteri, tiket supaya nak dapat duit. Tuhan haram makan risuah, makan nak ke duit. Tuhan haram muzalim orang lain rapah harta orang, rapah kerana nak kepada dia. Ni benda yang berlaku saudara semua. Allahu akbar. Dan isteri yang kedua ialah ia kan nak baik kita, nak tolong kita, tapi ia boleh kita dapat kubur ya. Siapa ialah waris warah kita dan anak cucu kita. Tu. Anak cucu dan waris warah. Hak ni tak boleh tupai. Ya sungguh lah hidup ni. Berapa susah, siapa tolong kita? Nah, anak, adik, kakak, anak, cucu, waris warah. Lemon ni tupai. Tolong bayar hutang, tolong sesama masalah, tolong kira bicara. Ni buat ni. Haduk kiakan kita semua tak tinggal kita. Saing baik lagu tu ya. Kita sedap Allah, sedap duk yang ni. Tapi kadang-kadang tak cuba sikit mahbub tu. Kadang-kadang paling makan kita pula. Kadang-kadang. Tapi ada saing baik sungguh pun ada, bukan tak ada. Tapi pada golek ke, orang haduk dengan kita siapa suk gak ni, waris-waris anak cucu kita. Hak sebenar. Saudara semua. Nah, tu. Allahu akbar. Tapi walau ia nak tolong kita, dia kasih kita pun. Nah, tapi ia boleh pergi sampai kat kubur saja. Tak lebih pada tu. Allahu akbar. Dan isteri yang pertama hak duk kita sama-sama, walau kita tak peduli, tak bercara, tak padu ke dia, menghampakan dia supaya tak ada sekalipun, tapi ia duk dengan kita sama. Gapo gapo ialah roh kita, roh. Nah, hari ni kita ambil padu jasad saja. Kita ni dijadikan seorang manusia daripada dua perkara. Tanah, jasad ni tubuh kita, patut roh. Tapi kedua-dua ni makhluk. Makhluk berhajat kepada miku, panggil makan ni ya. Semua makhluk berhajat kepada makan. Semua makhluk kena ada makan. Tapi ia berbeza daripada makhluk ke makhluk. Manusia makan ni dia, ni mari dia makan tu. Nasi, gandum, roti, ni orang panggil lauk apa semua, buah kayu, ni ulek-ulek tu makan ni ya. Minum air. Nah, jin makan ni tu dah tulai tu.
Malaikat makannya dia ibadat kepada Allah, tasbih, duk zikir tu makannya dia. Bombing makannya dia nama Allah. Selama mana dia sebut nama Allah, bombing tak hancur. Tapi jikalau tidak ada seorang sebut nama Tuhan, dah habis, matilah dia, pecah pong. Sebab tu Nabi kata akan berlaku kiamat. Ketika berlaku kiamat, ketika tu tidak ada seorang pun sebut nama Allah. Allah tak ada. Sebab tu habis makan ni, maka mati dunia, berlaku kiamat. Kena makan. Roh ada makan ni ya. Tapi hari ni kita tak wi makan ni ke roh. Kita wi makan ke jasad saja. Kita puja dia, bela sungguh-sungguh. Allah. Siapa kan makan siapa sining. Nah, bila puasa supaya tak puasa. Sebab apa? Kita gati. Nah, walaupun lek malas saya, kita makan 3 periye. Buka puasa makan dah. Lepas mayat Isa, lepas tarawih makan pula. Malam makan pula. 3 periye juga. Gati tak gati. Lepas taruh tu nah, bimbing takut tak gerak. Bimbing takut lemah, bimbing takut orang panggil apa? Tak ada orang. Tapi roh kita tahu tak roh kita. Nyanyo kok roh lemah, tak gerak. Nah, nak bangun pun tak boleh. Sebab apa? Tak ada ui langsung makannya ke dia. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Maka saudara semua, roh yang tidak makan ni ia tak gerak, ia lemah, ia tak ada raing. Sebab tu dia Allah kepada nafsu. Jika ia tak gerak, ia lemah, ia Allah ke nafsu cerak. Lepas tu musuh kita bukan nafsu saja. Seru kita bukan nafsu saja. Yang pertama yang paling bahaya nafsu. Yang kedua syaitan. Yang ketiga fitnah yang duk berlaku. Maka jikalau roh kita tak gerak, sebab tak makan tak minum, kita tak wi gapo ke dia tak gerak, tak ada rang. Nah, maka tak gerak nak lawan nafsu Allah. Maka ikut nafsu nak buat. Nafsu suruh zina. Nafsu suruh bercuri. Nafsu suruh mengupak. Nafsu suruh buat nyanyi ke orang zalim orang, buat. Nafsu suruh bunuh orang, bunuh. Nafsu suruh orang panggil suruh saya duit jangan sedekah, tak sedekah. Nah, sebab apa? Allah. Lepas tu syaitan mari pula ruang palang dengan nafsu pula. Mari tambah jejak pula. Lepas nak pergi ke mana? Tak jatuh dari lubang maksiat ke mana lagi? Lepas nak buat ke mana ibadat hak Tuhan suruh? Tak ada orang langsung. Nak bangun pun tak ada. Nak sembahyang biar ke mana? Nak puasa ke mana? Nak berzikir ke mana? Nak sedekah ke mana? Duit banyak pun tak boleh sedekah. Duit lipah pun tak berasa nak buat kebajikan. Dia roh tak gerak. Sebab ya Allah ke nafsu. Sebab ya Allah ke syaitan. Lagi pula fitnah pula. Fitnah perempuan. Fitnah harta benda. Fitnah perangkat. Fitnah orang panggil tu. Fitnah ni lebih-lebih akhir-akhir zaman. Allahu akbar. Apa? Nak botong ke mana? Orang yang roh lemah lagu ni tak padu ke dia langsung, tak wi makan dia ke langsung, orang ni kadang-kadang tak bahu langsung syurga. Tak bahu langsung syurga saudara semua. Sebab tu kena beringat, sebab tu kena takut, sebab tu kena ambil berat bab roh ni. Kita kena puja dia, bukan ibadat ni. Kita kena wi makan wi kenyang sungguh. Kita kena wi makan ni hak sedap-sedap wi ke dia. Wi segar, wi ada gang, wi gagah, wi boleh tumbuk nafsu, wi boleh tumbuk syaitan, wi boleh jejak fitnah. Benar semua sebab dia gagah kat dia benar. Nah, kita kelih, kita budak-budak kelih royak, kelih katung, kelih gapo. Orang benar ni orang ada palang belakang. Superman sebab dia gagah, sebab tu dia boleh benar. Nah, tu dia hero ni sebab dia gagah, sebab dia boleh benar. Nah, kalau tak gagah ke Allah.
kejahat semua. Nah, maka jahat ni nafsu kita, syaitan dan fitnah. Saudara semua, kalau gitu saya rasa siapa ada masa yang kita semua ni kena mari puja roh kita. Kita kena mengenyirkan dia. Kena isi benda baik-baik hak yang nak. Biar sihat. Supaya apa? Supaya dia boleh benar nafsu. Supaya dia boleh benar syaitan. Supaya dia boleh selamat daripada fitnah. Saudara semua, kalau gitu saya seru diri saya dan saudara semua, marilah kita amati dan kasih saya kepada roh kita. Dan kita usaha bui makan dia yang paling baik ke dia. Dan kita kena pubak dia derah-derah sebab dia sakit lah ni. Dia lemah, dia tak ada rank. Kena pocok air-air buah ke dia. Kena cari makan yang sedap ke dia. Kena cari bambrung benda vitamin ke dia. Supaya dia fentua derah-derah. Dia sihat cepat-cepat. Dia ada rank derah-derah. Supaya dia boleh benih musuh-musuh dia daripada syaitan, daripada orang panggil apa ni, nafsu, daripada fitnah. La ning syaitan hak jahat-jahat, hak bijak-bijak tu tambah ni. Dia tak tambah sudah kita ni. Nah, tak boleh buat seperti kita buatlah. Nah, tu saudara semua. Sebab tu, nah, saya kata mula daripada Ramadan, peluang yang baik yang Tuhan buka di hadapan kita ni, buka dah. Nah, lah ni pun syaitan tu tamak syaitan. Tuhan tolong tamak syaitan bui. Nah, Tuhan turun pula rahmat yang banyak, hati kita lembut, maka ambillah peluang ni. Tapi masa tak panjang dah lah, ada 3-4 hari dah nak habis Ramadan dah. Sebab tu cepat dia pocok wiruh kita siap. Cepat buat agar wiruh kita segar. Cepat we makan yang sedap supaya dia gagah. Bambrung cepat-cepat saudara semua. Allahu akbar. Baik. Kalau gitu, apakah hak benda nak bambrung roh kita? Apakah benda yang nak buat roh kita gagah? Apakah benda yang nak buat roh kita sihat? Apa makannya ya? Saudara semua. Allahu akbar. Benda ni, nah, maka ambil tahu makannya roh ni, nah, tubik dua makannya roh. Yang pertama, hak paling baik sekali. Hak ni kena cepat-cepat ni. Hak ni ya wise. Agar vitamin. Nah, yang wa ya funfu dah. Gapo? Ialah hubungan kita dengan Allah. Yang putus lama ni. Lagu mana? Ialah dengan kita bangun malam semaya. Khusyuk. Nah, lepas tu doa minta dengan Tuhan. Minta ampun dosa, minta Tuhan merahmati, minta Tuhan buka pintu kebaikan, minta Tuhan tolong kita boleh buat amal yang baik, minta Tuhan bagi taufik, buka hidayah sepanjang masa. Nah tu dia, manja dengan Tuhan. Manja dengan Tuhan, doa dengan Tuhan, sujud kepada Allah, doa ketika sujud. Nah, dan banyak minta maaf, ngaku salah dan bertaubat kepada Allah. Tu. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Dengan banyak sebut Tuhan, berzikir Tuhan. Lepas tu banyak orang panggil apa ni? Minta maaf dengan Tuhan, istighfar dan taubah. Bangun sembahyang malam dan doa manja dengan Tuhan sampai mengalir air mata. Ini wak wiruh kita derah sihat. Derah orang panggil funfu, derah gagah. Saudara semua. Nah, tu. Dan benar ni kita kena buat semua. Nah, Allahu akbar. Kalau gitu, masa ada lagi di hadapan kita ni. Di habis Ramadan, payah dah kita nak buat. Learning bangun malam sebab kita bangun sebab kita nak makan sahur tu. Dia tak ada sahur, tak puasa, dia rasa payah nak bangun. Sebab tu ni peluang. Walaupun ada 3 malam lagi. Wak saudara semua. Bangun awal sikit. Kita tak jaga bangun pukul 3.
nak makan sahur pukul 4 lebih lagi, nak makan pukul 4:15 misal kata. Lepas tu kita bangun. Bangun Pak, dia panggil istighfar dengan Tuhan. Lepas tu hak paling comel sekali, kita minta maaf istighfar dengan Tuhan ni kata dengan hati. Bukan kata dengan bibir mulut, kata dengan perasaan. Sebab tu saya senda kepada kita hak duk dengar ni, kita kata bahasa Jawi. So kata bahasa Arab sebab kita tak ada zok dengan kata-kata dia. Sebab kita kurang faham makna. Lepas tu kita kata dengan lafaz Jawi kita hak kita duk ketik dalam hari ni. Bangun Pak, kita gelak duduk atas sejadah menghadap Tuhan dengan hati, ingat dosa-dosa kita buat mari dan masa dulu. Lepas tu masa learning buat dosa tu, buat dosa ni, apa semua salah dengan Tuhan, dosa besar, dosa halus gambar di otak kita. Lepas tu minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hamba Engkau ya Allah. Engkau lah menjadikan saya. Saya tidak ada kekuasaan apa. Engkau lah bagi makan ke saya, bagi minum ke saya. Waktu saya meninggal tidur, dapat nikmat tu, semua nikmat daripada Engkau ya Allah. Tapi saya hamba Engkau yang tak baik. Masa dulu banyak saya buat dosa. Saya buat hak Engkau larang, saya tinggal hak Engkau suruh. Maka ya Allah, sekarang ni saya di hadapan Engkau ya Allah. Saya tahu Engkau dengar suara saya. Saya tahu Engkau kelih kepada saya. Ni mengaduha kepada Allah. Berkecik dengan Tuhan dulu, manja dengan Tuhan dulu. Saudara semua. Lepas tu, royak, ya Allah, saya dosa banyak. Jikalau Engkau tak ampun saya dosa saya, celakalah saya, binasalah saya. Maka saya tak saya binasa ya Allah. Saya tak saya celaka ya Allah. Maka harapan saya penuh-penuh harapan daripada Engkau lah. Maka Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemurah, Engkau suka ampun dosa hamba Engkau. Maka ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa saya. Saya sesat dah. Saya mengaku salah ya Allah. Dan ampun dosa ibu dan bapa saya ya Allah. Maka uleh tu. Ampun dosa saya ya Allah. Ampun dosa ibu bapa saya ya Allah. Ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Ampun dosa ibu bapa saya ya Allah. Uleh saudara semua. Jangan bahasa puas. Kata dengan hati. Ya Allah, jika boleh buat lagu ni, kita pada asal jauh daripada Allah, rapat dah. Tuhan suka benar hamba yang lagu ni. Saudara semua. Lepas tu doa dengan Tuhan, minta Tuhan merahmati. Ya Allah, saya ni panggil takut kepada neraka Engkau. Tapi kesalahan saya banyak. Maka jika Engkau tak ampun, tak samalah saya. Maka ya Allah, ampunlah dosa saya supaya saya tak kena seksa di akhirat kelak. Saya tak tahan dengan api Engkau yang sangat panas ya Allah. Ya Allah, saya cinta kepada syurga Engkau sebab benda baik-baik Engkau cerita sangat comel. Saya nak belaka kepada benda tu. Tapi saya tak ada mana amalan. Maka ya Allah, buka api tu kebaikan di hadapan saya. Saya boleh buat, saya boleh semaya, saya boleh puasa, saya boleh buat benda Engkau suruh. Saya boleh tinggal benda Engkau larang ya Allah. Tolong saya ya Allah. Saya lemah, saya tak rak. Saya tak boleh buat malaikat dengan Engkau lah ya Allah. Tu doa, minta. Boleh lepas tu bangun semaya. Lepas tu sujud, panjang doa, panjang ingat minta. Dia tak pandai bahasa Arab, ni doa oleh hati. Minta dengan hati. Tu lagu tu ya, saudara semua. Allah, dia lagi 3 malam belum nak habis puasa, saudara semua. Buat lagu tu. Itu makan roh yang paling baik. Lepas tu yang kedua, makan roh ialah dengan kita ingat nikmat hak Tuhan beri kepada kita, maka kita sana kepada Allah. Ingat nikmat, sana kepada Allah. Ingat nikmat, sana kepada Allah. Sebab semua nikmat daripada Allah belaka. Kita tak ada bohong sekali. Kita royak benar hak sungguh. Hak sebenar, hak hakikat. Misalnya kita dapat makan ni, ya Allah, alhamdulillah. Makan ni tadi Engkau lah bagi ke saya. Ya Allah, nikmat iman Engkau lah bagi kepada saya ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nikmat anak Engkau lah bagi anak kepada saya. Alhamdulillah. Nikmat tu, nikmat umur, nikmat kenderaan, nikmat nyawa, nikmat boleh berkaca, nikmat boleh lihat, nikmat boleh dengar, nikmat boleh akak barang, nikmat boleh berjalan, nikmat isteri, nikmat orang panggil pun dapat kerja, nikmat orang panggil pun dapat ada rumah tangga, nikmat. Ingat sana kepada Allah. Nikmat ni daripada Engkau ya Rabb, Engkau lah bagi ke saya. Nikmat ni Engkau lah bagi ke saya ya Allah. Nikmat ni daripada Engkau. Hak ni hakmu ya Rabb. Hak ni hak Engkau. Hak ni hak Engkau. Hak ni Engkau bagi ke saya. Anda.
Ya Rab, ini mata. Ramai di kalangan hamba Engkau yang mata buta. Tapi saya masuk lihat, maka ini nikmat Engkau bagi ke saya. Ini daripada Engkau ya Rab. Jika Engkau tak bagi, saya tak boleh lihat. Ini telinga, alhamdulillah saya boleh dengar. Ini nikmat Engkau. Jika Engkau tak bagi, saya tak dengar pun. Maka Engkau boleh ambil setiap masa. Maka ya Rab, sebagaimana Engkau bagi nikmat telinga saya boleh dengar, maka kekallah nikmat ini, jangan ambil daripada saya ya Allah. Nikmat makan daripada Engkau ya Allah. Nikmat ni daripada Engkau ya Rab. Nikmat sihat daripada Engkau ya Allah. Nikmat. Tu. Ingat nikmat, sebut nikmat ikat dengan Tuhan. Sebut nikmat ikat dengan Tuhan. Ingat nikmat dengan Tuhan. Nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan. Buat lagu tu saudara semua. Lepas tu lagi daripada makan roh kita ialah kita usaha buat baik kepada orang lain. Yang pertama, ya wise agar vitamin ialah zikir Tuhan lebih banyak, semaya, lepas tu berdoa manja dengan Tuhan waktu tengah malam. Hak ni hak wak wi deras segar. Lepas tu wak wi tambah sokmo. Makan ni wi gagal sokmo, wi sihat sokmo ialah dengan kita ikat nikmat Tuhan. Wi kita cinta kepada Allah. Lepas tu tambah lagi wi sihat. Tu dia dengan kita buat baik kepada makhluk Tuhan. Buat baik. Buat baik. Tu dia. Buat baik dengan orang fakir miskin. Buat baik dengan anak yatim. Buat baik dengan orang susah. Buat baik dengan orang cacat. Buat baik dengan orang berhajat. Ia senang. Tapi dia ni duit ada pada asal. Tapi berlaku kena kelang demo. Kita boleh tolongkan. Tu. Jadilah kita orang yang suka tunai hajat-hajat orang lain. Jikalau kita mampu boleh tolong, kita tolong. Emok dengan perkataan kita. Emok dengan dengan peringkat kita. Emok dengan rank kita. Emok dengan kebolehan kita. Emok dengan harta benda kita. Emok dengan benda kita milik daripada kenderaan. Demo nak pinjam giata orang sakit. Bui kan. Demo nak guna alat kata mekua kita untuk nak buat benda baik. Bui kan. Demo nak guna alat ni nak buat tebal pakai kayu. Bui kan. Demo nak guna alat ni supaya nak buat akut barang, kita colek dah. Bui kan. Apa saja yang kita boleh buat, tunai hajat orang buat. Ini orang panggil makan roh yang paling baik sekali. Wiruh kita tu sehat. Wiruh kita tu gagah. Wiruh kita tu orang panggil posubuh. Maka jika kita buat lagu semua, ya sehat, ya kau besar, ya kau gagah, ya kau ada palang apa semua, ketika ni nafsu kita Allah ke dia. Syaitan tak kuasa nak tipu kita. Fitnah tak kuasa nak mesesatkan kita. Maka kita duk kau rapat sama dengan Tuhan. Kau rapat tu sama dengan Tuhan. Kau tambah takwa kita kepada Allah. Kau tambah takwa kita kepada Allah. Maka makin hari kita kau rapat dengan Tuhan. Makin hari kita kau cinta ke Tuhan. Makin hari Tuhan pun kau cinta kepada kita. Makin hari Tuhan redha kepada kita. Kita kau jauh daripada api neraka. Kau jauh daripada api neraka. Kau jauh daripada api neraka. Kita kau dekat dengan syurga Allah. Kita kau dekat dengan syurga Allah. Dan kita benar lagu tu, maksiat kita payah buat. Tak berasa nak buat. Kita benci pula kepada dia. Dan kita pisah pula nak netai dia. Kita pisah pula nak sekat dia. Dan tidak ada benda baik manakala kita berlama nak buat. Dengar kata orang nak buat binaan, kita segera bantu. Dengar kata orang nak buat masjid, kita segera bantu. Dengan orang nak buat orang panggil tempat sangat nak yatim, kita segera bantu. Misalnya kita orang panggil apa menggemarkan nak buat buka puasa, kita segera bantu. Kita orang panggil orang baik, segera kita pergi pada masjid. Orang panggil pada majlis salawat ke Nabi, kita segera pergi pada buat maulid, buat salawat kepada Nabi. Majlis berzikir kita segera. Tidak ada benda baik manakala kita pergi nak buat. Sebab apa? Roh kita sihat. Roh kita cinta, roh kita kena kepada benda tu. Dan tidak ada benda nak siap manakala roh kita tak kena. Maya tak payah orang panggil tak buat. Malaikat gelecah pun dia khabar derah, sedar derah, istighfar dengan Allah. Saudara semua. Allahu akbar. Kalau gitu benda ni kita kena sedar bersama, kena khabar bersama. Tu dia kena cepat-cepat sedar, kena cepat-cepat kai, kena cepat-cepat orang panggil ukar sebelum nak luput masa. Saudara semua. Allahu akbar. Maka inilah orang panggil pelajaran kita daripada petang ni. Saya rasa sangat berharga sekali lah dan sangat banyaklah faedah dan benar sangat-sangatlah benda kita kecek saat ni. Dan mudah-mudahan
kita dapat faedah bersama, mudah-mudahan kita dapat baik bersama, mudah-mudahan jadi anak kecil bagi kita semua pitu baik, dan jadi anak kecil pergi selok pitu yang jahat-jahat di hadapan kita, insya-Allah. Baik, maka seperti biasa, mana hujung masa ni, dan jika ada soalan yang nak tanya, kita boleh jawab, insya-Allah kita jawab. Maka bagi siapa yang ada soalan, boleh nak tanya. Baik. Maka sama tara tunggu soalan daripada saudara jika ada lah. Tu. Tapi di sini kita nak jawab dulu soalan yang ditanya dalam messenger. Iaitu dia kata, jikalau kita keluar zakat tapi silap, kita kena dengan kita sengkau, adakah sah zakat kita? Jikalau sah tak apa. Jikalau tak sah nak buat lagu mana? Tu soalan comel dia tanya. Jadi zakat ni kita boleh keluar dengan sendiri, atau kita wakil kepada orang yang suruh keluar kita, atau kita serah kepada pihak masjid yang terima tauliyah kepada amir, tu imam, waktu itu bila kadang-kadang makan masjid hak terima tauliyah tu, boleh terima zakat, kita serah ke dia. Maka boleh 3 rupa lah. Kita keluar dengan sendiri. Maka keluar sendiri ni, kita pergi kepada rumah-rumah fakir miskin. Pergi kepada rumah dia. Hak kita duk kira dah. Duk kaji dah. Siapa kata orang boleh terima zakat di kampung tempat kita ni. Habis tu mari pak ada semua 30 orang misal. Kita pergi diri. Pergi rumah ni zakat saya, zakat. Bui. Habis. Boleh lagu tu. Atau kita panggil mai di rumah. Kita buat buka puasa ke, misalnya nak kita keluar zakat boleh puasa misal kata. Lepas tu kita nak kelebihan buka puasa sadah, lepas tu nak keluar zakat, lepas tu nak pergi rumah demo ni jauh, kadang demo tak ada demo gapo. Dia panggil tak temu tak payah. Dia kena pergi tiap kali, malah nak pergi tiap kali, panggil demo yang buka puasa, lepas tu pakai zakat dulu dah. Boleh buat lagu tu pun. Maka semalam saya kelih dah kawan saya seorang ulama lah, seorang baba dah di kawasan Sebaya tu. Tu dia, maka ni dia alhamdulillah daripada golongan orang yang Tuhan beri harta benda ke dia. Dia ni orang pang adalah sekadar masuk dia orang kaya lah, masuk dia orang yang wajib kena keluar zakat. Tu. Maka dia panggil orang mari terima zakat di rumah dia. Tu dia. Maka boleh buat lagu tu pun. Atau kita wakil ke orang, wakil ke anak kita, wakil ke abang kita, wakil ke sahabat kita, jiran kita, tolong dibagi kepada wi nama dia, wi orang ni ni 30 orang nama ni diwi ke dia. Dah kita niat dah ni, ketika tu kita niat siap dah ni, kita wi ni kita niat dah kita. Baik. Tu dia. Boleh juga lagu tu pun. Baik. Dan yang ketiga, kita giwi kepada Tok atau Tok Khatik, kita niat sudah ambil lagi ni zakat saya, serah Tok tolong bagilah. Bukan wi kata bukan wi kata Khatik, bukan wi kata Bila, bukan wi ke makan masjid, dak. Serah kepada mereka, wi mereka tolong bagi. Sebab mereka tu jadi amil. Jadi wakil daripada majlis suruh bagi, suruh urus bak zakat. Baik. Saudara semua, jikalau tiga-tiga ni hak mana yang paling selamat sekali kita keluar zakat, hak mana yang paling selamat sekali kita keluar zakat ialah dengan kita beri kepada amil, dengan kita beri kepada pihak makan masjid, tu imam, tu Tok Bila, dan orang yang boleh terima zakat daripada masjid itu. Tu hak ni paling selamat sekali. Sebab apa? Sebab semata-mata pindah daripada tangan kita beri ke dia dah, maka sah cukup dah kita. Sah sempurna dah zakat kita. Sama ada tu imam dibagi tu kena kepada orang yang boleh makan sungguh ataupun silap, tak kira dah, kita sah dah. Tak ada kena keluar semula dak dah. Tu dia. Sebab tu keluar kepada imam lebih comel sekali, lebih selamat sekali. Lepas tu lebih rata sekali. Sebab dia siapa kata imam gak atau bila ni gak, dia bagi kena belakalah, tak pilih kasih dah lah. Umum super belaka. Tu paling tu lebih baik. Lebih baik. Tu dia. Maka alhamdulillah di kampung saya lah ni pun, dia buat lagu ni lah ni.
Dah dulu gitu, pakat keluar masing-masing, keluar diri belakang. Dah orang ni keluar cara dia, ni keluar cara dia. Kadang-kadang duk tupu kepada orang pakai ni dapat, ni tak dapat nyanyi ke dia. Nah, sebab dia duk hujung kampung. Maka wi ke hujung kampung ni ialah, pah nu kau kampung nu ramai lagi, tak wi dah sebab apa? Tak kenal mana. Ha tu. Pak misalnya orang kaya duk bucu ni saja misalnya, duk bucu ni saja. Wi ke bucu ni ialah, nu tak ada nyanyi lagu tu. Tak ada. Hak tu lepas lu lama dah. Tapi mari dalam 5 tahun belakang-belakang ni, nah kita orang panggil apa tu email pun kecek di masjid pergi ke paham apa semua orang paham belaka pakal ni pakat serah kepada tu email belaka mari kita hipung pak maka bagi tu maka dibagi 100 comel boleh sama banyak belaka boleh tu lebih comel tu dia baik hak tu pada comel sekali keluar kepada tu email maka kita keluar tu sah dah tak ada kena ada orang panggil kekurangan tak ada dah sah sempurna baik tetapi jika kita keluar dengan sendiri-sendiri atau wakil kepada orang we lagi keluar tiba-tiba dia keluar salah hak ni tak ni hak ni kita kena keluar semula ataupun jika kita bergamuk kita gimmick klik duit tu hak kita we ke dia tu gimmick sebab apa kita berasa kata dia ni pakai tapi dah silap lah silap kira nampak dia tak makan tak banyak nampak pakai tapi duit sipai dia banyak dia tak boleh makan zakat dah kita ni enggak we sebab apa? Kita klik pupil lagu tu. Tu. Maka tak sah. Hak orang ni tak sah orang ni lah. Hak orang kita win tu, dia kalau pakai sah. Ni tak sah. Maka hak ni jika kita bergambar gimmick klik. Lepas tu giwi kepada orang pakai. Dia tak gitu ke? Dia tak ambil klik, kita kena keluar ganti tempat dia tu. Berapa kita win? 1000 kok. Kena keluar pula 1000 kok lagi ganti hak dia tu. Kena giwi kepada orang yang boleh terima zakat. Sebab duit kita ni, hak kita keluar ni kena jatuh di atas tangan orang hak boleh terima zakat daripada lihat lapar gulungnya tu. Lan dengan 7 lah ni, 7 dah lah ni. Sebab apa? Hamba tak ada hamba mimi lah, hamba tak ada. Tapi dekat tempat kita tak ada tempat-tempat ada apa? Ada pak tempat-tempat. Pakai miskin, wala kat hotel lepas tu mualaf. Lepas 3 lagi fi sabilillah tak ada mana. Ibn Sabil tak ada mana. Aminin tak ada widah amin majlis widah. Nah, ada dia. Tu ya. Sebab tu dia tak kena ke? Kena. Jadi kena jatuh tatangi orang boleh terima zakat. Dia tak kena tak sah hak tu. Kena wis semula. Dan halal kita gimik klik sebab salah. Tapi tak gamuk lah lagi. Mai kita widah ni enggak tak gamuk lagi mai dah widah. Kira sedekah lah tu. Lepas tu kena ganti tu. Maka hak ni kadang-kadang kita tak biasa. Tak biasa kita. Dia dah bui ikut perasaan kita. Ni adik kita nyanyi ke dia. Padahal adik kita tak boleh makan zakat tu. Dia tak senang kali. Dia tak kaya kali. Tapi bab zakat dia kaya. Dia tak boleh makan zakat. Padahal dia hidup ni kerja hari makan hari ya. Dia berhajat 300 hari. Untuk diri dia, bini dia, anak dia berhajat 300 hari dia kerja 300 molek cap income kalau kira mari di mata orang susah lah tapi bak zakat dia kaya dah dia cukup dah tak boleh makan zakat tu kita adik kita susah dia tu giwi zakat tak sah ni bocor dia tak sah kita bahasa sah dah dia bahasa keluar dah akhirat esok sempurna kita keluar. Dia kata, mu tak keluar hari, mu keluar tak kena, tak kira keluar zakat, maka mu berdosa sebab mu tak keluar zakat. Patut saya itu, patut sedekah ya, sebab mu tak kena tepat. Ni bahaya. Ni bahaya. Sebab tu, wahai orang-orang kaya yang wajib keluar zakat, kena amati, kena halusi bab keluar zakat. Dia tak kena pada tempat agak, kamu tak keluar lagi pada hakikat. Tak kira keluar dak, kamu tak lepas lagi daripada dosa. Kena keluar semula. Pas kita kata dak dah, tak tahu apa setahun 2 tahun 10 tahun lagu tu lah. Tu bimbang. Sebab tu hak paling selamat sekali pas kita nak pergi serve orang tahu yang capce ni bukan ya nak pergi serve orang. Mau kelista ya tu aku mana duit ada kedak. Pakai semua kedak. Gak ada duit di bank lagi. Kai kopi nak makan kagul magu mana. Tak pasal tu kita kelih pupil lagu tu ya. Sebab tu jalan yang paling selamat sekali yang kita nak keluar zakat ialah dengan bentuk kita serah ke email kepada amil.
hak majlis wakil urus bak zakat tu. Sebab kita keluar lagi pak ya sah dah, cukup dah. Yang gibi salah tu apa sah hayah tu. Tak sakut pak kita keluar cukup siap dah. Ni saudara semua. Nah, tu dia. Sebab tu kena beringatlah. Nah, jangan bui ke perasaan kita. Jangan. Kita kena bui kepada orang yang boleh terima zakat. Pak, orang boleh terima tu tak tahu tu. Tak tahu dengan sebenar dia panggil. Tahu dengan seka-seka ya. Sebab tu tak yakin. Maka orang nak pelak ada banyak. Sebab tu bui kepada pihak orang jadi amil yang duk pungut zakat, hak tu lebih selamat sekali. Lagi pula lebih kata. Nah, tu dia. Baik. Itu soalan hak datang dalam messenger. Ngen bericak ti Islam Syiah hai masjid jauh macai ke tambahแบบแปลง masjid ได้ไหม Ya Syiah ni orang Islam. Syiah dah ni saya payah bahasa dia dah tu Syiah dah tu. Islam Syiah ngen bericak ti Islam Syiah hai masjid jauh macai ke tambah. Ya Syiah ia ada orang panggil pun tempat yang dia tak sama dengan kita di beberapa tempat. Tapi dia mengucap supaya kita walaupun ia ada banyak puak, tapi kita kira umum kerja dia orang Islam supaya kita. Sebab dia menghadap kepada Kaabah sama ya. Maka zakat yang dia beri dikarut zakat lah. Nah, maka nak ambil masjid tak boleh. Sebab masjid bukan benda yang boleh terima zakat. Tak ada, lain lapar. Duit zakat ni kena beri kepada lapar. Hak tu yang sebut dalam Quran tu pakai miskin, orang amilin. Amilin ni majlis cara dah, cabut dia tu baik. Hak sawi dia majlis cara dah. Tapi kalau serah-serah dia beri tak apalah, tapi beri dia jangan. Nah, tu. Lepas tu gharimin orang lekat hotel. Lepas tu hamba, tak ada dah ni. Lepas tu gapo lagi? Muallaf. Lepas tu ibn sabil fi sabilillah. Lapan ni hak orang boleh makan zakat. Nah, pas kita nak pergi kepada masjid kat mana? Nah, tak boleh. Sebab masjid tak boleh makan zakat. Malaikat tu imam ni pergi buta. Nah, pergi buta untuk buat masjid. Buta duit masjid. Maka beli buta buat masjid. Maka nak masjid ni kena pakai apa? Kena pakai papai beg, kena pakai seming, kena pakai pasir, kena pakai bata belak. Hang beli mai dekat hotel lah. Dia mau wi zakat ke dia, wi piau wi kata imam. Bukan wi kata imam. Wi kata imam yang gi butai tu. Jadi wi zakat untuk tu imam gi bayar hotel hak yang butai mari. Tak apa. Tak apa lagu tu. Nah, tapi kalau wi zakat, wi ke masjid, masjid gi beli papai apa tak boleh lagu tu sebab apa? Masjid tak boleh makan zakat jadi awal lagi dah. Masjid tak boleh makan zakat jadi awal lagi dah. Sebab masjid tak ada duduk dalam lapar hak tu rasa wi zakat. Faham dah? Nah, tapi tak emeh boleh dia nak butai barang. Buat belah-belah masjid. Ambil barang dengan tu di tuai kedai, dah baik kata insya-Allah ada orang bayar zakat saya nak bayar. Nah, maka butai duit dah butai barang. Butai orang beli kayu papai, orang panggil nak buat papai beg, butai beli seming, butai beli bata belak, butai beli besi, butai apa semua. Siapa orang keluar zakat, mai keluar dia terasa dia orang yang dekat hotel yang butai barang untuk buat masjid. Ya, ambil duit tu, dia boleh terima zakat. Zakat dia terasa, dia orang dekat hotel. Maka ambil duit zakat tu, pergi bayar hotel. Tak boleh buat makan ke lain. Tak boleh buat ke lain langsung. Orang yang dekat hotel ni, tak boleh buat ke lain langsung. Terima untuk bayar hotel saja. Tu nak faham baik-baik. Kalau gitu, hak soalan ni nak ambil zakat pergi buat tu tak boleh. Tak boleh. Nah. Tapi, kalau dia mau kita sebab kita ni duduk dalam lapar. Kita ni orang pakai, kita orang miskin, orang mu'allah kami misal kata. Kita dia mau kita zakat, kita halal boleh makan. Jadi hak kita halal. Lepas tu kita nak pergi ke masjid, buat beli papai, buat papai beg apa, hak tu boleh hak tu. Hak tak bolehnya ambil zakat pergi masjid dah. Hak tu tak boleh, tu tak boleh. Tak boleh hak tu. Nah, apa baik-baik dah. Orang mati malam raya wajib kena zakat tak? Zakat terus lah dah. Tu dia.
Jikalau dia mati malam raya, apa malam raya? Mana kata orang ber dah. Orang ber hari sutai, kita puasa mari perap, pan orang ber kita buka puasa. Ha tu dia. Maka lepas daripada ambil daripada orang ber, gitu dikira hari raya dah. Dikira masa raya dah. Sebab apa? Sebab Ramadan dah habis dah. Nah, maka bermula ber berlaku mati malam raya tu. Walaupun ber ketika mati ketika orang ber tu, ber bopi Allahu Akbar dia mati. Nah, tu dia. Maka orang ni tak wajib keluar zakat terah. Tak wajib keluar. Ada orang ni wajib keluar, ya tukar. Orang ni wajib keluar zakat terah. Wajib keluar zakat terah. Jikalau dia mati malam raya wajib keluar. Sebab apa? Sebab dia dah dua. Dah. Dia panggil suaneng lek puasa ya dah, pas suaneng lek raya pun ya dah. Dia dua-dua, hak ni wajib keluar zakat terah. Dia mati pun kena keluar duit dia. Dah wajib. Maaf jawab jadi tadi tu dia panggil penjawab salah. Dak, hak kenanya ialah dia wajib kena keluar zakat sebab dia ada dua. Hak tak wajib keluarnya, dia mati belum rebel, belum malam raya. Belum nak buka puasa start dia mati tak wajib keluar ni. Sebab dia tak ada masa raya. Ataupun dia beranak malam raya tu, tak wajib keluar zakat terus juga sebab dia tak ada puasa. Nah, adapun orang yang mati malam raya, maka dia ada puasa mari pas masuk malam raya dia pergi mati. Hak ni wajib kena keluar zakat terus. Nah. Semaya malam nak semaya gapo dulu? Nabi kata apabila kita bangun semaya malam, maka kita bangun tidur, kita ambil air semaya, maka kita mula dulu 2 rakaat sunat. Sunat saja 2 rakaat. Lepas tu, kita nak semaya witir ke, nak semaya hajat ke, nak semaya taubah ke semaya. Tapi dengan kita mula 2 rakaat dulu selepas tidur ni. Rakaat biar dia panggil sunat biasa, 2 rakaat dulu mula-mula. Bos sudah 4 tu, kita nak semaya apa? Nak semaya taubah, semaya. Nak semaya hajat, semaya. Nak semaya witir, semaya. Tu cara dia. Nah. Allahu Akbar. Semalam matu kadar dah hari malam. Insya-Allah harap lagu tu lah. Nah, kelih kepada udara tenik, dah amik. Nah, tu dia. Lagu tu lah harap. Tapi nak fang tu tercerak 100%, dia panggil tak berani juga sebab dia panggil apa? Rusia. Nah, maka ni pun comel lah. Tuhan merahsiakan sebab kita ni semangat lagi, boleh buat lagi daripada malam-malam yang lain. Nah, tu dia. Hak mana ni ngan boricak? Hak mana ni atas ni? Ngan boricak ti Islam. Oh, boricak bukan zakat. Oh, ya, maaf. Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maka dia mau boricak kita, dia mau dekah kita lah. Oh, ya maaf banyak-banyak ya. Tapi tak ada apalah. Jawab hak ni pun ada jawapan bagi dia, faedah insya-Allah di segi duit zakat. Nah, adapun terima kasih kepada saudara Iskandar ni yang tanya sekali lagi tentang duit boricak. Duit boricak ni sama ada kita dapat daripada orang Syiah, dapat daripada orang Syiah, dapat daripada orang Yahudi, dapat daripada orang Kristian, tak kira lah. Hak demo kita ni dikira halal. Dah halal apa? Kita nak ambil iwak apa boleh lah ke? Pak masjid boleh. Sah kata beli papai beg. Pak masjid boleh. Selama kita tak yakin kata duit ni duit haram. Ning duit judi hak demo kita. Tak yakin perkara tu. Ning duit dia panggil hasil dia laba nego benda mabuk kaya. Ning dia panggil hasil dia duit yang dia rapah harta orang maka orang kita. Selama mana kita tak yakin kata duit ni duit haram 100%, selama tu boleh kita nak buat kebajikan boleh. Buat masjid boleh. Nak buat dia panggil pondok boleh. Nak beli tanah kerak buat panggil buat tanah kubur boleh. Nak beli boleh belakang. Tak ada semua. Nah, tu. Baik. Maka itulah dia panggil jawapan di atas soalan-soalan yang ditanya mari pada petang ni. Maka insya-Allah sambung lagi esok hari. Nah, maka selamat buka puasa 27 Ramadan. Maka Tuhan terima semua amalan yang kita lakukan. Nah, dan Tuhan bagi taufik dan hidayah kepada kita. Kita semangat lagi buat amalan ibadat. Kita jadi orang yang berlomba buat kebajikan dan Tuhan kurnia kepada kita. Nah, dia panggil malam tu qadar. Dan Tuhan menjadikan kita semua insya-Allah daripada golongan hamba
yang dia bebas daripada api neraka dalam bulan Ramadan insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.